Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizal Zaman bertemankan rakan tugas Hafizi Rosli. Seperti biasa di awal pagi ini kita akan membawakan kepada anda mengenai perkembangan COVID-19 dalam dan juga luar negara. Berita-berita yang baru saja kami terima memasuki hari yang ke-31 sekarang Hafizi. Ya, betul. Okey, baiklah, sudah pastinya banyak perkara-perkara yang berlaku di sekitar sekeliling kita, dan untuk perkembangan statistik seluruh dunia, ini adalah angka terbaru yang baru saja kami terima, iaitu kes positif COVID-19 seluruh dunia kini capai 2.13 juta pukul 6 pagi hari ini. Data daripada Johns Hopkins University menyatakan bahawa terdapat 6 negara yang kini mempunyai angka jangkitan melebihi 100,000 dengan UK menyertai negara-negara tersebut. Manakala Amerika Syarikat akan kekal sebagai negara yang paling teruk terjejas dengan 654,000 kes positif, diikuti dengan Sepanyol dan juga Itali apabila masing-masing mencatatkan 182,000 dan 168,000. Manakala sebanyak 136,000 kes positif pandemik itu dicatatkan di Jerman. Manakala UK kini masuk negara yang mempunyai angka jangkitan melebihi 100,000 dengan keseluruhan 104,000 kes awal pagi ini. Dan China, Iran dan juga Turki pula mencatatkan jumlah kes positif melebihi 50,000 setakat ini. Baik, kita juga ingin melihat dari segi jumlah kes kematian dan juga jumlah kes yang telah pun pulih, dan kita ingin melihat statistik yang mengerikan. Angka kematian akibat COVID-19 seluruh dunia kini mencecah 142,000, dan setakat ini 5 negara mempunyai angka kematian lebih daripada 10,000 kes, di mana Amerika Syarikat kekal menjadi negara paling teruk terjejas dengan jumlah kematian mencapai melebihi angka 30,000 awal pagi ini dengan keseluruhan sebanyak 31,000, dan ia diikuti dengan Itali yang menjadi negara kedua paling teruk dengan angka kematian mencecah 22,000. Diikuti Sepanyol dan Perancis masing-masing mencatatkan korban 19,000 dan juga 17,000. United Kingdom, UK mencatatkan 13,000 mangsa terkorban akibat wabak pandemik berkenaan, dan virus ini telah pun merebak ke 185 buah negara, walaupun angka kematian dan juga kes positif yang tinggi di seluruh dunia dengan negara di Eropah yang terjejas teruk akibat wabak ini sebelum ini menunjukkan penurunan dari segi kes baru dan juga kematian akibat pandemik itu. Seterusnya masih terdapat sinar harapan apabila jumlah pesakit COVID-19 di seluruh dunia yang sembuh kini mencapai 540,000 kes. Ya, itu adalah perkembangan mengenai statistik dan COVID-19, kes baru dan juga kematian mereka yang telah pun sembuh. Tapi dalam masa yang sama juga kita ada satu perkara yang kita bimbangkan, iaitu berkaitan dengan Donald Trump serang WHO. ASEAN disarankan teguh bersatu. Kita tahu saranan daripada Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, iaitu Ketua Pengarah WHO itu sendiri, beliau menyatakan bahawa perlunya ada solidariti seluruh dunia, ketepikan ideologi, ketepikan politik, ketepikan perkauman, dan segala-gala perbezaan perlu kita ketepikan untuk kita bersatu bersama-sama menghadapi perang melawan COVID-19, musuh yang kita tidak ketahui di mana ia, musuh yang sentiasa merebak dalam keadaan yang cepat sekali. Itu adalah saranan daripada Ketua Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Yang mana tetapi kita lihat Donald Trump sepertinya mahu menyerang WHO sendiri, kerana beliau menyatakan bahawa WHO iaitu Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus itu sendiri sentiasa melebih-lebihkan China. Sebab kita tahu pada awal-awal COVID-19 ini diketahui pada bulan Disember lepas, China telah melaporkan kepada dunia pada bulan Januari, iaitu lebih kurang awal bulan Januari, mengenai kes pandemik ini. Dan setelah daripada itu, WHO dilihat seringkali memuji langkah-langkah yang dijalankan oleh China melalui langkah pembendungannya, bagaimana saringannya, kes saringan terhadap kes positif COVID-19, bagaimana mereka mengekang wabak itu. Segala pujian itu diberikan oleh WHO, tetapi nampaknya Donald Trump kini dilihat, tak tahulah sama ada dia iri hati ataupun tak. Kerana sekarang ini Amerika Syarikat sedang berdepan dengan menjadi satu-satunya negara yang kes positif dan juga kes kematiannya melebihi daripada seluruh negara-negara yang ada dalam dunia ini, yang negara paling terjejas teruk. Dan Cik Razak mungkin ada cerita kupasan yang lebih mendalam, Cik Razak. Hafizi, kalau kita tengok ya,
satu artikel di Jakarta Post, Dr. Renzo Gento, ini adalah seorang Filipina yang merupakan seorang fellow kanan di Aspen Institute di berpengkalan di Washington DC. Kalau kita sekarang ni tengah bersiaran secara langsung ya di Bukit Kewangan, tetapi di Amerika sekarang pada waktu ini di Amerika Donald Trump sedang dah tiap-tiap hari dia mendepani barisan press conference lah sidang akhbar, dan di mana di situlah Donald Trump perlu menunjukkan dirinya sebagai seorang presiden yang mahu memenangi pilihan raya pada November nanti untuk menjadi POTUS ke-46 pula. Jadi perlu menunjukkan dirinya sebagai a man with all the answers ya. Semua jawapan dia ada. Jadi apa yang berlaku sekarang, nombor satu yang penting yang mudah adalah untuk menyalahkan orang lain, bukannya Amerika itu sendiri. Tapi kalau kita lah orang Amerika, kalau kita tengok tiap-tiap pagi ya, inilah saya punya required reading tiap-tiap pagi, nak tengok apakah yang berlaku di Amerika, di Spain, di Itali. Tapi kalau kita tengok di Amerika, mungkinlah disebabkan mereka lebih, ketelusan mereka yang lebih tinggi lah. Hampir ini figure semalam 28,000 lebih angka maut, tapi di China hanya 3,000. Jadi ini menimbulkan pelbagai tanda tanya kepada mereka di Amerika. Kalaulah apa yang berlaku di China itu begitu telus, sudah tentu angka di kematian atau figure penularan di China itu lebih tinggi. Tetapi itu adalah apa yang terjadi di Amerika disebabkan mereka akan menghadapi pilihan raya. Tetapi ada beberapa soalan yang valid ya pada kita mahu tanya, tetapi ini bukanlah masanya, sebab mengikuti Dr. Renzo Gento, kita sedang menghadapi bahana kita perlukan kesejahteraan dunia untuk menangani masalah ini. Kalaulah kita menarik balik 200 juta Amerika funding untuk WHO, tetapi nasib baik di Amerika ada individu-individu yang lebih stabil lah, lebih genius lah, seperti Bill Gates menambah peruntukan untuk WHO. Jadi di Amerika tu kita berbagai pihak yang ada, tetapi kita bernasib baik. On the one hand kita ada Donald Trump, tetapi on the other hand kita ada Bill Gates. Baik, kita juga ingin melihat dari segi jumlah kes di China. Yang kita tahu sebelum ini China mencatatkan hanya jumlah kes ataupun hanya kes daripada import, iaitu bukan melibatkan kes domestik. Tapi ini satu laporan kita nak kongsi kepada anda, iaitu kes import di China semakin reda, tetapi kes tempatan pula kini meningkat. Dan kalau kita lihat kes jangkitan tempatan yang disahkan meningkat ini, pada Khamis Beijing merekodkan satu kes baru buat pertama kali selepas lebih 3 minggu tidak mencatatkan sebarang kes. Dan sebagai mengelakkan kes positif di negara itu kembali secara berleluasa, kebanyakan wilayah di China mula menawarkan ujian saringan kepada orang ramai. Dan menurut Suruhanjaya Kesihatan Nasional, kes import baru menurun kepada 34 pada Rabu berbanding 36 hari sebelumnya, sekaligus merekodkan penurunan selama hari ketiga berturut-turut, dan ia adalah susulan daripada negara itu yang kiat menjalankan pemeriksaan sempadan yang ketat, pengurangan penerbangan antarabangsa dan juga larangan masuk oleh orang asing. Dan kalau kita saksikan sejak 2 ke 3 minggu yang lalu, China telah pun mengurangkan dari segi lockdown mereka, dan di Wuhan sendiri rakyat-rakyatnya dibenarkan untuk bersosial, kembali untuk berinteraksi dengan rakan-rakan dan juga kembali untuk keluar untuk pergi bersenam dan sebagainya. Dan ini satu laporan yang perlu kita fahami dari segi kesan daripada mereka. Mungkin mereka daripada dikurangkan lockdown itu, ia memberi kesan kepada kes tempatan pula semakin tinggi. Dan kupasan seterusnya adalah mengenai Singapura. Apa kabarnya Singapura, Hafizi? Okey, negara jiran kita iaitu Singapura mencatatkan 728 kes baru COVID-19. Itu angka yang boleh dikatakan tinggi dalam 2 hari ini. Singapura jiran kita catat kes yang tinggi. Dan daripada jumlah 700 tu, 654 merupakan jangkitan dalam kalangan pekerja asing yang paling ramai, dan terdapat 5 kluster baru dikaitkan dengan asrama pekerja asing. Itu adalah kata Kementerian Kesihatan Singapura, KKM. Bukan KKM Singapura lah. Ya, betul. Okey, 48 daripada kes baru itu membabitkan warga tempatan, sementara 26 kes membabitkan pemegang permit kerja yang tinggal di luar asrama. Dan setakat secara keseluruhannya, Singapura catatkan 4,427 kes. Tapi sebelum kita pergi ke laporan lain, saya nak bawakan sedikit mengenai perkembangan yang agak membimbangkan di Indonesia. Iaitu Indonesia jangka Mei sampai Jun kemuncak sebaran COVID-19 dengan 95,000 kes. Dan Indonesia jangkakan kes virus itu sampai puncak antara Mei dan juga Jun. Dan menurut laporan daripada Reuters, jangkaan tersebut adalah berdasarkan trend penularan wabak berkenaan di
republik tersebut, dan pakar-pakar kesihatan selama ini memberikan amaran Indonesia berdepan lonjakan yang tinggi selepas negara itu disifatkan sedikit lambat mengawal skala jangkitan yang kini sudah merekodkan sekurang-kurangnya 5,516 kes dengan 496 kematian. Ini adalah apa yang berlaku di negara jiran kita. Sebab kita lihat ketika dunia dan juga negara-negara sedang berperang dengan pandemik COVID-19 ini, Indonesia masih lagi belum mencatatkan sebarang kes kematian sehinggalah pada boleh saya katakan pada Mac yang lepas, dan kes baru dicatatkan, dan sekarang ini walaupun Malaysia mencatatkan kes pertama lebih awal, tetapi nampaknya Indonesia telah pun melebihi. Dalam tempoh hanya mungkin beberapa sebulan lebih macam tu, Indonesia dah pun catat 5,516 dengan 496 kematian. Manakala kita Malaysia pula masih lagi berada pada semalam dah cecah 5,000, dan kematian pula kita ada lebih kurang dalam hampir 80 kan. Betul. Dan ini perkembangan kita nak bawakan setiap hari. KKM sendiri akan mengemaskini jumlah kematian, jumlah kes baru dan sebagainya. Dan kita dapat saksikan di paparan skrin anda sekarang, ini adalah statistik yang dikabarkan semalam, iaitu terdapat 5,182 kes keseluruhan secara keseluruhan, namun kes baru yang dicatatkan adalah sebanyak 110 kes, dan kita dapat saksikan juga terdapat 119 kes telah pun sembuh semalam. Ini diikuti dengan kes yang masih dirawat adalah sebanyak 2,332. Tapi untuk kupasan lebih lanjut, kita nak dengar kata daripada Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah semalam. Terdapat 110 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,182 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan boleh jangkitan COVID-19 adalah 2,332 kes, dan mereka telah dimasukkan dan diasingkan di hospital dan diberi rawatan. Sehingga kini, seramai 56 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi, dan daripada jumlah tersebut, 29 kes memerlukan bantuan pernafasan. Okey, baiklah, melihat kepada statistik di Indonesia, Singapura dan juga negara kita, saya nak pergi kepada Cik Razak. Cik Razak, kalau kita lihat bagaimana kerjasama antara negara-negara ASEAN itu perlu kita tingkatkan, dan bagaimana larangan kerajaan selepas ini melihat kepada Indonesia yang mungkin akan sehingga Jun nanti baru sampai puncak dan sebagainya, larangan pergi ke negara-negara jiran oleh rakyat Malaysia itu perlu mungkin kita mula berikan perhatian mulai sekarang, Cik Razak? Hafizi, kalau kita tengok apa yang perlu sekarang adalah kesejahteraan dunia. Kalau bukan satu dunia pun kita tengok, tetapi dari peringkat region kita sendirilah. Semalam di EU, bagaimana peringkat EU mereka memohon maaf kepada Itali disebabkan apabila Itali pada mula-mulanya paling teruk kena penularan COVID-19 ini, mereka meminta bantuan daripada negara-negara dari EU itu sendiri. Jadi bila sudah berlaku sekarang, sudah semua negara di EU sendiri terkesan dengan penularan COVID ini, EU pada hari ini semalam memohon maaf kerana tidak menghulurkan bantuan sedikit lebih awal yang dapat memperbaiki keadaan yang berlaku di sana. Tetapi itu di EU. Jadi apa yang perlu sekarang di ASEAN kita sendiri, kita tengok negara kita sekarang, Indonesia lebih ke hadapan dari Filipina. Ini figure semalam hampir 500 kematian di Indonesia dan 300 di Filipina, 362. Jadi ini kedua negara ini memerlukan bantuan. Jadi apa yang berlaku sekarang, walaupun semua negara seperti di EU menghadapi masalah yang sama, tetapi cuba kita fikirkan cara bagaimana kesejahteraan ASEAN ini perlu kita kedepankan untuk saling bantu-membantu. Malaysia ada kepakarannya, Singapura ada kelebihannya. Jadi kita kerana ini menjadi masalah regional nanti sekiranya kita tidak bendung sekarang. Baik, dalam masa yang sama, jika semalam terdapatnya satu sidang media oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, yang selain daripada memberikan kemaskini dari segi jumlah kes, jumlah kematian dan juga jumlah mereka yang telah pun sembuh, dan ini satu berita yang kami ingin bawakan di mana pihak wartawan sendiri menyatakan bagaimana agaknya reaksi daripada Datuk Dr. Nur Hisham setelah dinamakan sebagai antara 3 doktor terbaik dunia dalam menangani COVID-19, dan kita nak dengar sendiri apa yang dikatakan oleh Dr. Nur Hisham Abdullah.
Yang kedua, isu pengiktirafan, saya rasa itu pengiktirafan untuk negara kita. Apa yang penting yang saya ialah kita Kementerian Kesihatan bekerja sebagai satu pasukan dan kita memberi nasihat. Yang pastinya yang membuat keputusan bukan saya, ialah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi itu contohnya kalau kita lihat pada MCO, Perdana Menteri yang melaksanakan, yang kita menasihat tetapi yang membuat keputusan dan tindakan adalah Perdana Menteri. Tapi apa yang kita harus bersyukur, dan saya juga ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua kementerian dan menteri-menteri yang datang bersama untuk bekerjasama untuk melaksanakan MCO ni. Kita kena lihat ada 4 tindakan kita. Yang pertama, kawalan dari segi kawalan sempadan, iaitu kita terima kasih kepada Angkatan Tentera Malaysia dan juga Polis Diraja Malaysia dan pihak imigresen untuk melaksanakan kawalan sempadan. Lepas tu kawalan pergerakan, dan polis melaksanakan tugas untuk memastikan mereka patuh pada kawalan. Dan juga kita kena ucapkan terima kasih kepada barisan hadapan, sama ada daripada pihak kesihatan ataupun Polis Diraja Malaysia, dan mereka yang tampil ke depan untuk melaksanakan. Jadi saya rasa pengiktirafan itu bukan untuk saya tapi untuk negara. Okey, dalam kes tersebut, Dr. Nur Hisham, dalam erti kata lain, apa yang cuba beliau nyatakan adalah semua pihak memainkan peranan bersama-sama untuk kita perang dengan COVID-19 ni. Tidak ketinggalan kepada mereka. Tiada pihak yang tak berperanan langsung pun. Dan ada satu isu yang ingin saya bawakan di media sosial. Semalam saya lihat ada tweet-tweet di Twitter, di Facebook dan sebagainya. Ada yang menyatakan bahawa sebenarnya individu ini yang buat kerja. Sebenarnya individu ini yang banyak kerja. Ini kerja individu ini bukan kerja individu ini. Perkara seperti ini yang patut kita elakkan, kerana sama-sama sekarang ini kita perlu lihat tiada siapa yang melebihi sesiapa. Sekarang ini kita bersama-sama, walaupun pelbagai jawatan melihat kepada perbezaan jawatan itu sendiri, kuasanya takat mana. Semalam ada isu ini timbul di media sosial. Saya lihat ada yang cuba melaga-lagakan setengah pihak. Saya ingin secara ringkas sebelum kita berehat seketika bersama dengan Cik Razak. Cik Razak, bagaimana kita melihat politiknya itu masih ada nampaknya ketika perang bersama dengan COVID-19 ini, Cik Razak? Fizi, mereka yang nakal-nakal di media sosial sendiri pun saya rasa ada peranannya, sebab apa yang mereka lakukan menimbulkan satu interest kepada apa yang berlaku sekarang. Sekiranya orang luar tidak peka tentang apa yang berlaku, sama ada berita baik ke, berita buruk ke, berita fake ke tidak, tetapi apa yang perlu adalah kita ada usaha-usaha untuk memperbetulkan apa-apa keadaan. Jadi apa yang disebut oleh ketua pengarah kita itu memanglah saya kata bagus, saya sokong, disebabkan mengambil deflect away attention daripada individu, kerana mereka yang menjalankan tugas yang penting sekarang ini, mereka yang mengutip sampah, doktor-doktor di klinik swasta, jururawat, pembantu perubatan, dan juga para wartawan yang ada. Saya rasa kalau hujung tahun ni kalau ada award untuk wartawan, mungkin saya nak recommend lah Hafizi dengan Hafizi mendapat recognition. Okey, tak baik. layaklah kami yang di sebalik, lebih baik kalau bagi. kita lihat di sebalik pengiktirafan yang diberikan antara doktor yang terbaik kepada Dr. Nur Hisham, sebenarnya kita adalah di sebaliknya. Kita adalah rakyat yang terbaik kerana terus kekal tenang, terus duduk di rumah, dan itu yang perkara kita harus lakukan sepanjang PKP ini. Dan selepas ini banyak lagi perkara kita ingin bawakan kepada anda semua. Kita berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Baik, kita nak teruskan dengan laporan seterusnya di awal ni pagi ini, iaitu 11,017 ditahan ingkar PKP. Lepas ni tiada lagi kompaun 1,000 ke 500 ke, tak ada dah. Kita akan terus dihadapkan ke mahkamah untuk mereka yang ingkar. Dan kerajaan sekali lagi menegaskan pihaknya tidak akan bertoleransi dengan mana-mana individu yang ingkar PKP. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata individu yang ingkar PKP tidak akan diberikan notis kompaun, tetapi terus akan dihadapkan ke mahkamah. Dan setakat Rabu, 11,017 individu telah pun ingkar. Dan kalau kita lihat, sebenarnya PKP ni saya tak faham sampailah sekarang ini dah masuk ke fasa yang ketiga pun masih lagi ada ramai individu yang ingkar akan PKP. Kalau semalam kita lihat ada juga laporan yang pergi main golf, tak faham ke
Padahal entahlah, susahlah nak cakap ni, terkeluar semua yang ada dalam isi hati saya ni. Okey, dalam masa yang sama juga seperti yang kita nyatakan, walaupun Perintah Kawalan Pergerakan ini kita dapat lihat indeks jenayah-jenayah tertentu itu menurun, tetapi dalam masa yang sama juga ada beberapa jenayah yang perlu kita lihat, iaitu jenayah cyber. Contohnya ada peningkatan sebanyak 283 kes di Selangor. Kemudian kita ada juga kes aduan keganasan rumah tangga sepanjang PKP ini. Ada 135 aduan diterima oleh Kementerian Pembangunan Wanita dan keluarga dan juga masyarakat sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Ini antara perkara-perkara jenayah-jenayah yang perlu kita bimbangkan, perlu kita tangani dalam usaha untuk memastikan bahawa perang melawan COVID-19 itu kita menang. Tapi dalam masa yang sama juga perkara-perkara jenayah-jenayah yang melibatkan seperti ini perlu kita hati-hati. Contohnya jenayah cyber, tengok, semak dahulu sebarang maklumat yang anda terima melalui email, SMS, WhatsApp dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat, bukan sekadar bukanlah kita pergi melawat rumah-rumah jiran dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama juga kita sekadar macam jenguk-jenguk, tanya melalui WhatsApp, mesej dan sebagainya, jiran-jiran kita okey ke tak okey, ada sebarang isu ke tak, supaya kita dapat membendung sama-sama kes-kes jenayah yang berlaku sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Sama-sama kita buat skala benda ini. Okey Fizi. Baik, kalau kita juga ingin membuka satu perkembangan, dan di mana kalau kita lihat sepanjang PKP ini, mungkin ibu bapa, kalau sesebuah keluarga itu mungkin ibu bapa dibenarkan untuk keluar membeli barangan keperluan ataupun keluar untuk bekerja seperti di essential services dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat, kanak-kanak masih berada di rumah sepanjang fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Nah, ia sekaligus memberikan mereka tekanan kepada mereka. Mungkin sebelum ini tekanan duduk di rumah, tekanan keluarga ataupun ibu bapa suruh belajar dan sebagainya, ada jadual-jadual yang perlu dipatuhi dan sebagainya, tapi mereka mempunyai tekanan yang berlainan pada ketika ini, iaitu terkurung di rumah lebih daripada 30 hari. Dan kita nak tanya kepada Cik Razak, bagaimana agaknya kita nak menguruskan tekanan dari segi kanak-kanak? Kalau kita di Extra One ni selalu membawakan untuk dewasa ni mungkin boleh exercise di rumah dan sebagainya, adakah kanak-kanak perlu dilibatkan sekali ataupun bagaimana Cik Razak? Fizi, saya tertarik kepada laporan yang ada dalam harian Metro hari ini, bagaimana pelakon terkenal Zarina Zainuddin yang kita tahu mempunyai 2 anak yang mengalami autisma. Kalaulah itu mereka yang mempunyai anak-anak yang sihat. Jadi kalau kita tengok bagaimana mereka yang mengalami autisma ini perlu menjalani mereka ada rutin mereka seharian yang kalau berubah mereka akan menimbulkan masalah kepada ibu bapa dan penjaga. Jadi kalau kita tengoklah bagaimana mereka yang sanggup pergi ke padang golf, daripada pergi menghayun kayu golf tu, baiklah pergi hayun libas cangkul ke apa ke di tepi longkang untuk menebas rumput. Jadi fikirlah, ini adalah usaha kita semua berhadapan dengan penularan. Jadi sekiranya ada individu-individu selainlah mereka yang ada special case seperti mereka yang mempunyai anak yang mengalami autisma, tak perlulah kita sacrifice lah, tak payahlah kita pergi keluar untuk terus bermain golf di padang sebab kita boleh. Baik, itu perkembangan mengenai laporan mengenai kanak-kanak ini, dan kita membawakan satu lagi laporan, iaitu laporan mengenai etnik Rohingya yang cuba untuk datang ke negara kita, tetapi mereka dikuatiri ataupun dilaporkan maut, iaitu 24 etnik Rohingya maut dalam kapal, dan sekurang-kurangnya 24 etnik Rohingya maut dalam sebuah kapal yang gagal memasuki perairan Malaysia, dan itu laporan daripada pihak pengawal pantai Bangladesh pada Khamis. Dan kita memetik laporan daripada Reuters, 396 penumpang yang lain telah diselamatkan setelah berada di laut selama kira-kira 2 bulan, dan mereka berada di laut selama 2 bulan dan sangat lapar, dan itu kata daripada pengawal pantai itu. Laporan itu turut menyebut seorang pelarian mendakwa kumpulan terbabit dipaksa berpatah balik selepas tidak dapat menghampiri perairan Malaysia sebanyak 3 kali. Dan dakwanya lagi, pergaduhan turut tercetus antara penumpang dan anak kapal. Jadi Cik Razak, kalau kita tengok, adakah ini
ketika tempoh PKP ini ataupun ketika tempoh lockdown, boleh saya katakan di seluruh dunia pada ketika adalah masa yang terbaik untuk mereka datang ke negara secara haram, Cik Razak? Fizi, kalau kita tengok apa yang berlaku adalah sepatutnya lah. Inilah masa kan kalau kita tengok negara-negara yang menghalau etnik mereka sendiri keluar. Bagaimana dalam kes ini lebih kurang 400 pendatang ataupun mereka dari etnik Rohingya ini berada di dalam kapal bot ini yang menyebabkan 20 kematian kepada 20 orang. Apa yang berlaku adalah mereka terapung-apung di Laut Andaman disebabkan ke Malaysia tak boleh, ke Bangladesh tak boleh, ke Myanmar sudah tentulah tak boleh. Jadi mereka, apa yang berlaku adalah pada satu masa dulu mereka akan membeli provision daripada kapal-kapal nelayan-nelayan yang ada di perairan Andaman. Tetapi disebabkan lockdown ini, nelayan pun tak keluar. Jadi mereka mengalami satu situasi terpaksa menahan nak pergi ke mana-mana negara yang ada beri belas kasihan, tetapi bila mereka sampai ke Bangladesh sudah sebulan lamanya ataupun 2 bulan saya rasa, inilah di situlah tempat mereka berlabuh, dapat mereka turun. Jadi ini masanya negara-negara bersatu untuk menengok bahawa nasib pelarian Rohingya ini tetap ada pandemik ataupun tidak pandemik. Jadi kita perlu satu usaha. Inilah usahanya pada waktunya badan-badan dunia untuk pertingkatkan usaha untuk menangani masalah ini daripada terlalu terkesan dengan menangani masalah pandemik COVID itu sendiri. Baik, dalam isu itu untuk kita, jika kita lihat setiap negara mengawal sempadan mereka dan kita juga harus tidak terkecuali daripada mengawal sempadan kita iaitu melalui jaringan laut kerana dikhawatiri akan ada kemasukan pendatang-pendatang asing yang mungkin mereka ini kita tidak tahu sama ada mereka ini membawa virus COVID-19 ini ataupun tidak. Jadi secara totalnya perlu diperketatkan lagi lah dari segi sempadan kita dan juga dari segi jaringan laut, air dan juga udara kita untuk memastikan tiada merebaknya COVID-19 di negara kita. Dan untuk itu banyak lagi perkembangan kita akan bawakan. Seperti biasa anda boleh saksikan segala laporan ini di laman web kami di esroawani.com. Dan untuk itu Awani Pagi berakhir di sini. Saya Hafiz Rosli. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.